minta maaf sebab mampu tak kira bila. Faham? Macam tu senang faham tak, aku tak salah, aku takkan minta maaf dengan dia. Malam tu mati. Tergantung tak settle. Minta maaf, satu lagi memaafkan. Aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Pilih pula orang. Sebenarnya minta maaf dan memaafkan ni, orang yang minta maaf, contohlah, katalah saya dengan Tok Gani kita ada masalah. Tak puas hati Tok Gani sebab saya tak pakai baju Melayu sepasang. Dia tak puasan kat saya tu. Saya baik Datuk pakai jaket hari ni. Ada geng. Kan? Malam ni saya ragut sikit. Sebab orang nak ambil gambar, biar lawa sikit. Tak ada lah. Ada benda tak puas hati, contohlah kan. Lepas tu saya pun jumpalah Datuk Gani. Ni kena faham betul lah. Saya jumpa Tok Gani dengan Datuk. Saya minta maaf banyak lah Tok. Kalau saya buat salah silap, saya minta maaf Tok ya. Yang Tok Gani pula, yalah, sama lah kita. Tapi dalam hati, contoh saya betul-betul minta maaf ni, tapi Tok Gani, yalah, dia kata, yalah, samalah, tapi dalam hati, mampulah kau, aku tak maaf dengan kau. Contoh. Ada tak berlaku rasanya dalam hidup kita macam tu? Ada. Maka saya tadi bersalam, saya ikhlas, gugur dosa-dosa kat colah-colah tandangan tadi. Tapi Tok Gani dengan Allah Ta'ala tak selesai. Ini contoh, tapi saya dengan Tok tak ada masalah. Ni saya bagi faham. Sebab orang kampung ramai yang macam tu. Yalah, macam tu betul. Mata menantang baik lain. Kan? Sebenarnya minta maaf mustahab. Orang yang tidur dia sebelum tu dia dah minta maaf dan memaafkan, berkoruh tidur tu tak berkoruh, berdengkur, snoring kata orang Cemomoy. Oh, sebelum saya terlupa, saya nak menyampaikan salam daripada anak arwah Ibrahim Besi dan anak arwah Cik Nah dari blok 4. Mohon semua warga sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua-duanya dan ampun segala salah silap serta halalkan segala makan minumnya. Amin. Al-Fatihah. Dia tu apa, menantu itu kawan dengan saya. Dia kata, kau pergi Cemomoy malam ni kan, kau tolong sampaikan salam ni. Saya kena lah sampaikan. Saya baik seorang ni. Kau 50 tak jadi ceramah 50 orang pula. Tengoklah senarai kat papan kenyataan tu macam tu kan. Tapi itulah ni, kena kau. Kena ya, orang-orang sini kena lah kan. Saya pun tak kena, saya kena menantu dia. Ya, menantu dengan anak itu. Jadi makna kata hati-hati. Nak pula ada satu ayat yang paling popular sekali. Biar dia merangkak minta maaf mengaku akhirat so. Seorang macam tu pula kan. Pernah dengar tak ayat tu? Biar dia merangkak melutut datang jumpa aku minta maaf so. Tiba-tiba dah sampai. Ni contoh lah, kita shortcut cerita akhirat lah ni. Dah kono sekso dalam neraka. Okey, sekarang si Fulan adalah nama itu kan. Masuklah kau ke dalam syurga. Baru nak masuk, malaikat satu lagi nanti dulu, nama lah. Dulu atas dunia dia pernah marah dengan seorang ni. Lepas tu dia kata biar dia merangkak datang minta maaf dengan dia. Kau tunggu sini. Tunggulah depan syurga tu, tak boleh masuk lah dah. Tunggu yang kawan ni suruh mengangkat dalam neraka 1000 tahun. Kan rugi. Tu sebab maafkan saja. Kejap lagi saya akan bawa satu kisah tentang seorang lelaki ketika zaman Nabi, yang mana dia diisytiharkan Nabi sebut dia sebagai ahli syurga. Kesan memutuskan silaturahim. Kita ni nak berteman di dunia, nak berjiran di akhirat, nak berjiran dalam syurga. Maka sebelum tu fikir dulu, sebelum nak memutuskan silaturahim. Kesan memutuskan silaturahim sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Antaranya, pertama, segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Dengar tu. Orang yang putus silaturahim, kau buatlah macam-macam, kau sedekah, kau buat macam-macam benda baik, tapi Allah tak terima, tak berpahala. Walaupun kita telah beribadah penuh keikhlasan,
beribadah siang malam, tapi bila kita masih memutus tali silaturahim dan menyakiti hati orang Islam yang lain, maknanya amalannya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, minta jauhkan. Pertama. Yang kedua, amalan salatnya tidak berpahala. Sabda Rasulullah SAW, dengar ni, terdapat 5 macam orang yang salatnya tidak berpahala. Dengar betul-betul. Siapa orang? Yang pertama, isteri yang dimurkai oleh suaminya kerana menjengkelkan suaminya. Siapa yang buat laki bongih malam tadi? Salat tidak berpahala. Mulalah perempuan marah, sisik perempuan ni kono. La ilaha illallah. Korang tahu tak orang perempuan cukup senang masuk syurga? Kau layan lelaki kau elok syurga lah. Yang kau nak tampah dengan aku apa pasal? Yang lelaki payah masuk syurga tahu. Banyak cerita, semua kau nak tanya. Tanggungjawab semua kau nak tanya. Dan lelaki ni semua dengan aku ni. Termasuk Inopan ni. Kami berdua sama. Nah, ni cakap betul. Yang perempuan komplain apa pasal? Jangan sakitkan hati suami. Faham? Suami kata on tak on? On. Faham, tak faham sudah. Letaklah. Payah betul cakap. Kedua, budak hamba yang melarikan diri daripada tuan dia. Orang yang mendendami saudaranya melebihi 3 hari. 4 orang yang meminum arak. Dan imam salat yang tidak disenangi makmumnya. Adalah perangai-perangai imam tu yang menyebabkan makmum tak senang. Tapi yang makmum yang memang tak senang dengan semua imam tu, pergi lantak lah. Kan? Ini cerita ni adalah perangai-perangai imam tu. Tapi mana nak cerita, antara 5 ni termasuklah yang mendendami saudaranya melebihi 3 hari. Ini Nabi sebut sendiri. Ya, jangan. Kemudian yang ketiga, rumahnya tidak dimasuki malaikat. Malaikat rahmat tak masuk dalam rumah dia. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan tengoklah, tak semua ya. Dalam rumah tu tak semua yang memutuskan silaturahim. Seorang cukuplah, malaikat tak masuklah. Bayangkan ketika zaman Nabi dulu, Puan Aus dan Khazraj bergaduh berpuluh beratus tahun. Berapa orang bergaduh, punya taruk sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Bayangkan terlupa, punca gaduh pun terlupa. Dek lama bergaduh, seronok bergaduh. Nabi tanya, apa hal kau gaduh? Entahlah Rasulullah, kita orang gaduh ya kata. Ya, daripada dulu kita galak-galak, rupanya hari ni dah berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik tu? Bukan saudara kita ke? Entahlah, zaman atuk kau dulu tak apa hal. Nampak? Apa beza? Sama. Sebab jangan sekali-kali malaikat tak masuk dalam rumah. Abah bergaduh dengan tok Abah bergaduh dengan Pak Lang Abah bergaduh dengan adik-beradik. Satu keluarga akan dapat musibah dalam rumah tu. Dek rahmat ni tak sampai kat dalam rumah. Tu sebab tajuk ni dipilih malam ni. Kan elok sonyap semua tu takut. Macam ni. Yang duduk ada berdiri kejap duduk. Dah mula tak tentu arah. Dia cakap betul. Kan kita kena berbaik-baik. Baik dengan semua orang. Kan? Iya. Tu sebab saya bila pergi jumpa orang-orang ni, satu je, minta maaf lah. Iya. Kita tak tahu kadang-kadang. Dalam kampung kita ni pun cacat perangai. Ada orang dia bergurau ke main goma bergurau dengan orang. Bila gurau dengan dia tak boleh ada penyakit kan tu. Dia ngana-ngana orang laju. Orang ngana dia tak boleh. Bertapuk meja. Tak datang surau lah. Seminggu tak datang. Ada orang perangai macam tu. Kita ni fikir ni macam ni lah. Kau boleh gurau dengan orang, bersedialah orang gurau dengan kita. Kau ngusik orang, sedialah orang ngusik kita. Jangan sanang-sanang jatuh hukum. Ego tu rendahan sikit. Kan?
Macam saya hari ni kan, saya sampai tu heboh kat orang mengumpet. Maaf kan, senang mengumpet tu di perlahan lah tu, tinggi. Apakah salah aku tinggi? Macam tak nak tengok orang. Ni seorang dalam TV nampak tua, kau hajar betul. Tapi saya maafkan, senang. Jadi Allah Ta'ala tak tanya dah akhirat, so masa saya dah maafkan dah, selesai, tak ada kira dia dah. Senang macam tu. Kiamah kau maaf baik ku 9. Lepas tu tak adalah tanya ustaz datang awal sikit kita makan tu, tak ada tu. Tak ada. Tu singgah pasal malam dia tahu tu berjamaah singgah pasal malam. Cerita nombang ada. Dah sampai, dah lepas ni nak balik, tak ada makan tu. Dah jago awal. Tak, contoh kita senang, jangan kita bosar-bosarkan benda, sebab bono tu tergantung, menyebabkan hubungan terjejas. Kemudian keempat, orang yang memutuskan tali silaturahim diharamkan masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 3 orang tidak akan masuk syurga: orang yang suka minum arak, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang membenarkan perbuatan sihir. Nampak? Sihir yang hantar 77 tu kan, daun senda punca dengan secekor manis handuk, saudon berdiri dalam kaus sunnah manis. Sampai tak salin kan? Tak sampai lah, ambil ayat tu, kau tiup ya, senyum lah nak darah tu. Macam tu dia pandang Samsul lebat dah dia. Tak ada lah, saya ngakak itu tak ada batu ayat tu dah kan. Kadang-kadang ada orang kau 77 kan dulu. Ada orang dulu, sekarang tak ada lah. Ada. Saya tengok Ustaz Kazim, sian. Doa lah Ustaz Kazim cepet sembuh. Ustaz Kazim kena tu, saya jumpa dia hari tu masa saya 2 bulan lepas saya berforum dengan dia. Bayangkan Datuk Seri, tangan dia ni macam kena kelar ni. Saya tanya masa bila Datuk dapat ni tu? Semalam lepas asar mandi, lepas mandi keluar. Ni ada jadi parut, ni baru jadi. Orang tak boleh tengok lah muka Datuk Kazim nak keluar TV. Hantar. La ilaha illallah, perangai. Lepas tu dekat muka dah tak ada tu kan. Tak ada ni ha. Cuba tengok. Saya tengok dekat ada lagi. Rupanya dia touch up tebal sikit sebab tak nak nampak dekat bila dia keluar live tu. Ada orang macam tu, busuk hati lah. Orang yang buat ni tak selesai tuan-tuan. Tak selesai hidup dengan Allah Ta'ala. Tak tenteram hidup. Tu sebab ni cerita ni tadi. Yang paling penting jangan kita memutuskan silaturahim. Tu sebab kita ni berjiran ni kena jaga. Adab berjiran, jaga juga. Jiran ni Nabi sampai sebut tak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa orang yang tak beriman? Kau siapa tu? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatan. Jiran yang menyakitkan hati jiran ni tak aman hidup dia. Jangan kalau nak rasa, nak tanyalah kita ni beriman tak beriman, hantar budak-budak sekolah tu pergi round satu taman tu, jiran sebelah rumah ni okey tak? Beri kajian. Kalau ramai kata tak okey, tak beriman gitu, senangnya. Ni ya, kita kadang Dan okey dengan semua orang semua suka dengan Dan, perasan sendiri. Kau tak tahu depan kau jangan senyum, kau tak tahu sakit hati dengan kau, tak tahu. Tu sebab hati-hati. Hati-hati. Nak pula orang nama Datuk Seri ni, dia datang. Bila dia datang tu sebab dia kena cakap yang elok-elok untuk semua. Dia tak boleh cakap lama-lama. Bila cakap lama-lama mula dia nak luluskan peruntukan. Tu dia tak boleh lama. Kau Datuk Seri. Betul tuan-tuan. Hari ni zaman kita sekarang ni zaman makin menakutkan. Rumah makin besar, orang makin kurang. Rumah makin besar bukan orang makin ramai, dan rumah tu makin tak ada. Tengok kafe dah macam momoy ni je tengok. Rumah lebar-lebar, buat rumah bilik orang untuk anak seorang satu, bukan semua ada rumah tu. Sudah tinggal bangau mak yang manung menang. Anak bila balik? Entahlah bang. Iya, buat rumah besar-besar. Orang makin tak ada, betul tak? Melancung satu dunia. Mana topek dia tak bagi. Jiran sebelah rumah tak kena. Hari ni Kak Felda mungkin kena. Siap namo senarai kat lorong tu. Tapi dekat taman-taman perumahan yang baru, ramai tak kena. Jiran sebelah menyebelah tak kena.
Orang dulu-dulu tak sidai kain pun risau. Apa kau nak Cik Malah kau tak sidai kain ni? Kau pergi tinjau dong, pahala. Assalamualaikum. Cik Malah. Salam. Cik Malah sihat ke? Sihat, pahala. Mak risau cik tak sidai kain. Oh, tak ada apa. Aku dapat TV baru ha. Oh. Dulu macam tu, betul tak? Hantar anak jadi spy. Dulu. Mak pun siap lah ambil cancel. Tahu cancel? Towel. Macam ni ada. Nah, kau ni pekojo ni. Ada orang bagi. Kau tak kacau dia tak boleh. Apa warna kau tulis ni? Ni nak tulis apa ni? Ha? Tulis elok lah. Ni minta tulis elok. Dia tulis, saya pun tak faham. Tak tahu tulis balik. Tulis balik elok. Ya. Jadi akan lupa dah. Pakai towel. Dia pun Assalamualaikum. Salam. Amboi, Pek TV baru tak kau mam lah. Kata kan. Pek nak tengok dulu. Walaupun nampak macam nak tengok TV orang tu, tapi sebenarnya dia silaturahim. Tak sidai kain, risau, takut dia tak sihat. Nampak? Tanya Datuk Seri di Putrajaya tu, 1000 tahun. Bayangkan dia di Putrajaya dah seminggu meninggal dalam rumah, dah bau busuk, bau tahu. Apa yang busuk, bau bangkai ni? Rupa dia mayat dalam rumah tu mati. Putrajaya, prisin. Yang hebat prisin lah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Merayau satu dunia, melancong satu dunia. Jiran sebelah rumah tak kena. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tengok. 3 minggu lepas penyakit baru, semua tomato. Pahala. Oh, poning tuan-tuan. Dah lah itu COVID-19. Tengok. Orang cuma main dia tak faham COVID-19. COVID-19. Baru dia golak. Baru dia faham. Dia tak mahu. Dia COVID-19 dia tak faham. Apa bodoh Ustaz. Ya. Penyakit semakin banyak. Nampak? Sesama tomato tadi, badan dia sakit sendi dan demam, menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Extra jos. Oh tu dia. Tembici. Tembikai leci. Leci kang. Jual leci topi longkang. Tak tahulah yo ke tidak, tahu. Kan topi pasang malam ke topi jual kan. Macam-macam air jual. Contoh. Baiklah. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin rendah. Ilmu semakin banyak, tapi adab semakin tak ada. Hormat pada guru pun tak ada. Berguru semakin senang. Dalam YouTube sana, berbelajar ilmu senang betul hari ni. Buka YouTube, tengok Facebook, buka dekat Instagram, senang betul. Menuntut ilmu semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, aib dan fitnah semakin tersebar. Itu sebab nak bagi tahu tu. Kadang-kadang kita boleh bergaduh disebabkan oleh maklumat di dalam teknologi maklumat ni. Kayak dalam WhatsApp, kayak dalam Facebook. Hati-hati. Jangan dengar semua bodoh. Bukan semua bodoh boleh percaya. Saya dah khabar daripada dulu. Samsul debat, Aida jebat, tak ada kaitan. Si baik dia dah kahwin, selesai isu ni. Macam-macam. Kadang-kadang kita nampak dalam media kan? Ni saya cerita ni. Ingat tak filem This Is Pilah tu? Yang Samsul Bat keluar tak sampai 2 minit. Beriur bergurau belakang. Tak, masa berlakon This Is Pilah tu, Datuk Seri, wartawan tanya saya. Dia tanya soalan macam ni. Ustaz, kalau ditawarkan berlakon lagi, Ustaz nak tak berlakon? Saya kata tengoklah dulu jadual ceramah saya pun no.
Kalau ada kosong sesuai watak tu, insyaAllah. Maknanya ustaz, okey lah kalau berlakon lagi. Kan saya kata, tengok jadual saya. Kalau jadual saya okey dan watak tu sesuai, okey lah. Makna ustaz setuju lah berlakon lagi. La ilaha illallah. Sudah, iyalah kau barang. Tengoklah jadual kau berlakon. Tahu tak apa keluar berita esok tu? Samsul Umat ingin mencuba watak yang baru. Kau hajar betul. Itu ayat nampak tak? Lepas tu orang pun cakap, tu saya keluarkan statement tu, saya dalam Facebook saya keluar statement rasmi, saya kata saya tak pernah keluarkan kenyataan seperti itu. Macam-macam kan. Anda tanya apa pandangan saudara tentang filem Mak Kilau yang berjaya. Saya kata tak ada kena-mena dengan saya kata. Ya, tapi Samsul Yusof memang ada lah WhatsApp dengan saya cakap tahniah dengan dia, ada lah. Untuk makluman semua, bila Datuk Seri sebut Samsul Rau-Rau, saya dengan dia baru balik daripada Sanakan hari tu. Sekarang program dekat TV Hijrah tu, 2 Samsul tu, sepatutnya 3 Samsul dengan Samsul Yusof sekali. Tapi masa tu dia sibuk siapkan Munafik 2 tu. Tu yang dia terpaksa tarik diri. Tu tinggal 2 Samsul. Tu cerita. Dia ada agak tawarkan saya berlakon cerita tu. Munafik 2 tapi watak tak sesuai. Watak hantu celah buluh tu. Tak adalah, mana ada saja tu. Aduh. Tu cukup lah tu, semua bono nak buat. Kak Liza Abdullah kata apa? Habis penceramah apa semua dia nak ceramah dia, berlakon dia apa. Habis lah pelakon tak ada kerja. Dia sabarlah dan tak ada. Watak pun tak sampai seminit tuan-tuan. Orang heboh-heboh saya pernah jadi pelakon tak ada bono pun. Kan? Sebenarnya saja kawan-kawan ngajak tu. Boleh-boleh lah tuan-tuan. Jadi bila sebut pasal kejiranan tadi, Nabi sebut tidak beriman kalau dia menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatan. Jangan menyakiti jiran. Bila sahabat tanya siapa jiran kita ya Rasulullah, Nabi jawab 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu sahabat mana? Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum ya, kau ikut lah Nabi kata. Rupanya zaman kita ni baru jumpa rumah flat, rumah apartment. Tapi nak beritahu, yalah golak-golak juga, tapi nak beritahu 40 atas bawah, kiri kanan wajib baik. Wajib baik. Macam mana nak baik? Sibuk. Nana pula dia Datuk Seri. Pagi tadi ke mana Datuk Seri? Pengak. Potang dia pagi-pagi dah keluar dah. Dia balik time orang dah memutuh, dia dah balik, dia baru balik. Esok orang belum bangun tidur, dia dah bangun. Orang jiran kata, dia ni tak balik kau kata. Wah, dia dah balik. Macam tu saya kata sama. YB dengan penceramah sama. Yang berhormat, yang berceramah sama. Cuba bezo Cik tengok apa sama ni. YB sampai disambut, penceramah sampai pun disambut. YB berucap, penceramah pun berucap. YB makan meja VIP, insya-Allah penceramah pun ada harapan meja VIP. Tapi satu beza, YB bagi peruntukan, penceramah dapat peruntukan. Biasalah. Saja ibu kau. Saya tak kisah nak ada tuan-tuan, tahu apa rupiah tu lah kan. Iya, cerita waktu ni saya main datang ya, tapi yang penting ni dapat jumpa ni ukhuwah ni. Kan kenyang ni menggambar, tengoklah yang tua-tua ramai. Bukan yang budak, ada yang tua-tua. Ambil kan mengamar batu ngau ustaz. Kadang tak padan dengan tua, dalam telokong tu keluar tangan sini. Pandai mini love pun tua ni lepas. Tapi dek merai kan tak ada apa lah. Okey lah cik. Tu yang saya camah kek rompin Allah gali tu hati dia. Bergambar Tok Ketua tu masa tu saya buat program My House, repair rumah orang susah kan. Yang tengok kan dalam TV Hijrah kan. Lepas tu Tok Ketua tu duduk lah dengan saya sebagai depan, makcik-makcik tu berdiri belakang. Tengah senyap tu, ambil gambar, makcik belakang tu bunyi free size dah.
pula free size lah cik. Lebar-lebar semua nak free size. Mana abang? Alah yang cania tu lah. Itu freestyle makcik kawan. Tapi dia confident mahal betul. Tak ada apa, dah okey. Tak ada masalah saya tu. Cuma yang biasalah kadang-kadang ada orang cakap sombong, nak muka tu bongi. Tak apa ni. Iya, tengok YB ni paksa senyap ya. Senyum tak senyum. Kita senyum. Senyum lah sikit. Cuba sabar. Sampai masa senyum. Aku dengar kau cakap. Aduh, ya bodoh nak komen orang tu. Ni orang perempuan ni ngumpet tak dia belahat. Mulut laju je. Lepas tu mulut lah cakap, aku ni mulut jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Tu semua lelaki ni pergi, saya pergi kat masjid tadi. Masjid Simpang Pelangai ni. Saya semayang situ tadi. Tengok muka orang lelaki ni. Kat masjid lah mengadu pada Allah Ta'ala. Kau balun tahu kat bini rumah. Laki balik lambek marah. Lambek balik. Pergi mana? Pergi mana? La ilaha illallah. Orang tu pergi masjid. Dan pergi masjid. Imam ajak ngaji tadi. Apa masalah kau? Yo kau ngaji? Iyo. Pergi maghrib ngaji, pergi syak pun ngaji. Mengaji pun berterabuk lah mulut kau. Dia baru nak belajar. Kau sakit kan hati macam tu. Cubalah cakap lelok. Tak kau ada kupi. La ilaha illallah dan ngaji. Esok itu imam ajak ngaji lagi. Malam ni kita ngaji lagi ya. Tapi ada memokak dah ke rumah tu. Tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa. So barulah tengaji lagi ya. Malam tu lepas maghrib pergi bagi salam tu balik. Bawa capui balik kan. Pasal anak orang tahu bawa capui. Macam mama yang sebut berdesuk. Sampai rumah, cepat balik hari ni. Tak semayang ke? La ilaha illallah, tak semayang pula pula. Orang lelaki ni saya ajar. Kalau naik motor balik rumah, bini sebut, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi tu keluar. Langsung senyap dah lepas itu. Tak ada bunyi lagi dah. Senyap je ni. Tak naklah cakap kan bang keluar balik. Jangan main tu. Jangan sakitkan hati suami. Dah. Orang perempuan satu lagi, jangan dia 3 menyebabkan perempuan dia derhaka. Yang pertama, orang perempuan yang mengganggu suaminya yang sedang bersenang rehat. Suami tengah main telefonnya ko, tengah baca surat khabar ko, baca kitab ko, tentulah kau nak nyapu. Bila sikit kaki tu. Mau nyapu pun tak senang. Time baca ni tentulah kau nak nyapu. Nak gaduh bang. Dah aku tu, jangan main-main. Cakap lah abang, kalau saya nak sapu boleh tak agak? Kau jawab lelah abang tengahnya. Bila dia nak sapu? Tu baik kau tak payah tanya macam tu. Bang boleh tak nak nyapu sikit lah? Ayolah ni angkat kaki je. Dah. Masih bang, sama. Elok-elok. Kedua, menghantarkan pintu sampai suami terperanjat aku. Bang, la ilaha illallah. Contoh, sorry bang, sengaja. Confirm dengan aku. Sengaja ke bang? Copet-copet, bang minta maaf bang. Angin minta maaf bang, tak sengaja. Oh ya kau, yalah. Abang ni dah lah lemah semangat, kau jangan buat macam tu. Yang ketiga, suami yang membelakang isteri yang membelakangkan suami kat tompet tidur. Negoma dia pusing. Suami macam ni dah. Cakap betul. Macam kaya dah tak. Pembangang tu perempuan ni tak faham dah. Iyo.
Jadi orang perempuan kalau tidur jangan belakangkan suami dia. Aku kalau suami marah tak suka, malaikat akan melaknat sampai ke subuh. Tidur ngadap suami. Melainkan suami yang minta, kau tolonglah pusing. Dia tak boleh tidur dengan muka kau. Muka berkapuh budak saja. Rambut kambang. Laki pun Allah tu la ilaha illallah, peranyat la ilaha illallah. Oh itu pek jamaah kami lawa pakai tudung sama, baju sama. Okey rumah kau tengoklah kan. Dia sampai rumah, Cania dengan tudung. Kama. Zap baju binatang pakai. Perlu cari habitat ni. Tu yang laki balik tu. Bapeko lah kelawar. Tak no batu baju lain pakai. Hello pakai lalawa. Cuba ubah lepas. Hari Rabu pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk. Body depan pintu je ni lah. Nunggu laki sampai. Suami naik motor terlajak sampai ke parit. Salah rumah lah. Botol rumah dan ni tadi. Sania apa nak berlubut buku kalau kamu. Iyo dua. Hari Khamis pakai bikini dengan kain batik ikat topi. Macam tu lah. Hari Jumaat pakai jaring. Dalam rumah tu suami. Kan. Hari ni hari apa? Jumaat. Jadi laki dia buat sama dia kan, kalau tengah minum kopi. Ui, hari ni hari apa? Jumaat. Ui, tak boleh ambil tu. Hari ni jaring. Dia dah tahu. Macam tu lah. Iya. Kau mana? Nolak. Orang perempuan melayan suami. Kan kau nak suami. Bosa palo tak payah khabar. Dokek dengan syukur. Layan suami. Ini ada orang ni tak nak dia layan suami. Sibuk pun nak. Pengurusi jiran wanita. Dia kotor tukar masak. Dia mahaban. Bukan main lagi heboh. Kalau buat program ni dia lah pada petang tadi. Baku tuntang daripada pagi tadi. Mikrofon pun dia jaga. Habis semua dia jaga. Sudah laki mana? Pokoknya kau tak lah. Bini dan tak ada layan ada. Bawa jumpa ustaz. Jumpa ustaz tu. Ustaz tu dia pandai. Pokoknya bini saya tak layan saya ustaz. Leko dek bi sibuk dia. Takkan dia tak layan langsung. Tak ada dah. Setahun adalah 2-3 kali. Lah tahu. Setahun 2-3 patutlah muka dah macam apa dah. Pagi dia datang. Bak saya nasihat anak. Bawa dari perempuannya. Jumpa lah dengan ustaz tu. Bukan saya dah, ustaz lain. Betul ke? Apa hal ustaz? Sound ustaz? Saya pun belajar agama. Atau sana ajar-ajar. Taklah. Saya dengar awak tak layan suami awak. Betul ke? Bukan saya tak layan. Saya sibuk banyak tanggungjawab. Kayak cuma mai tu. Siapa tak konan? Oh je, sebut lah. Pagi sibuk, petang sibuk, malam sibuk. 24 jam pun tak cukup. Lepas tu apalah hakar ustaz ni. Ustaz ni pun bagilah hujah. Tahu tak? Ini ustaz tu cakap. Tak ada orang kitab dah. Kalau kamu layan suami kamu, sekali kamu layan, 10 Yahudi mati pahala. Iyo kau ustaz. Balik tu lain macam. Oh dia tahu pahala besar macam tu. Malam tu Assalamualaikum. Salam. Ahilah bini dia pokoknya. Abang makan. Tak pernah pelawur makan. Malam ni pelawur makan. Segala binatang masak. Ayam, ikan, talapia, patin, lais, semua kerai. Mana habis baung semua masak.
Kijang, busur, napuh, landak habis kalau masak. Dengan duri-duri landak tu semua dihidang. Ni lain macam. Aduh, menyalur lilin 2 batang. Anda makan abang. Awak tak makan kan? Tengok abang pun nak konyang. Dalam hati ini bos sekali jumpa ustaz tu dah macam ni jadi anda ni. Malam tu semayang maghrib kali lepas semayang isyak doa walhamdulillah rabbil alamin, merangkak bini apa jom kita bunuh Yahudi. Dia ajak bunuh Yahudi kau. Tak sampai laki ngajak dia ngajak. Jom bunuh Yahudi dia. Alhamdulillah. Pukul 12 dia kejut lelaki. Bang, bangun bang. Kenapa? Ada lagi Yahudi nak bunuh. Tak berhenti nak dia. Pukul 3 dia kejut ni. Bang, bangun bang. Bangun dah 10 lagi Yahudi bang. Kejap lagi. Pukul 5.30 dah kejut. Bang, bangun bang. Apa benda subuh. Ingat apa tu. Masuklah lelaki dalam bilik air, mandi, semayang, mandi. Mandilah. Siap bersih badan, ambil wuduk. Sementara tunggu subuh duduk topi katil. Bini harapan bang macam sampai cari Yahudi lagi. Lakinya kau nak bunuh Yahudi ke nak bunuh Dan dah. Saya Datuk Seri Malek bawa cerita ni sebenarnya kan kau jawab 5 lon. Ustaz balik Ustaz nak bunuh Yahudi tu salah. Datuk Malek bawa cerita tu katakan Allahu Akbar. Tak ada selingan itu. Tapi sebenarnya betul. Jiran kita ni kita nak baik. Dalam keluarga kena mulakan. Dalam keluarga ajar anak kita bercampur masyarakat. Jangan main kat luar. Main dalam rumah tak. Biar dia main petang-petang dengan kawan-kawan bercampur dengan jiran. Jadi bila kita ajar tu jiran-jiran pun sama-sama mengajar. Main dengan anak ni main elok-elok. Jangan main sampai maghrib. Tu masalah dia. Sekarang hari ni sampai maghrib tak habis main tu masalah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang main bola, last goal. Itu yang budak-budak beliau kena jaga. Kan? Main bola, dah azan maghrib, main lagi. Last goal. Gol, isyak dah. Ambil. Main takraw, last point pula. Jangan. Didik dia nak maghrib pun nanti. Balik. Kek rumah pula omak didik keluarga baik. Jangan sama-sama berjemaah depan TV nengok melur untuk Firdaus. Risik pada hati. Sekarang ni apa? Yang baru ni drama apa? Sekarang tajuk apa? Yalah yang nyampah lah dari perempuan ni lah. Saya memang tak tengok lah orang share kat TikTok tu. Tapi itulah dia. Berjemaah ni tengok drama. Berhenti-berhenti lah. Kan? Selain semayang. Kemudian didik pesan. Jiran-jiran kita kena baik. Bila kena kenara, datang ramai-ramai. Kan? Jangan kita hantarlah kau. Jangan kita balik-balik. Kau siap kau tak datang ke negeri Mahden ni. Kau tengoklah anak kau ramai lagi tak nikah. So anak kau kahwin tu tak ada datang lah. Jangan balik-balik. Cuba tanya, apa sebab sampai hati akak tak datang ke negeri share itu? Bukan apa, akak dah datang dah. Tengok, ada penjelasan ni. Dah sampai kat pintu rumah kau tu, dapat elak call emergency, pusing balik. Kenapa lah kak? Orang rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula? Yang nombor 2, yang tua ni lah, tolong jaga. Tu tanda nak kiamat tu. Contoh, mana dia bukannya tak nak datang, dia dah datang. Kan? Jadi jangan kita berbalik-balik. Satu lagi dalam masyarakat, dalam bab berjiran yang pertama, buang tamak. Jangan kita tamak. Contoh, ada makanan bungkus, ambillah seorang sikit.
Kalau pergi masjid ada bungkusan makanan, pihak masjid siapkan 300, yang datang 500. Kalau kita ambil habis, kita ambil satu seorang pun tak cukup. Ini bulan-bulan ambil 2, lagilah ambil hak orang. Jangan tamak namun. Orang dulu-dulu kan banyak tanah-tanah kampung, kadang-kadang adik-beradik nak bagi-bagi, geran tanah tak boleh nak keluar banyak sebab tanah tak besar mana. Lot lidi panggil, buatlah sempadan, ukur berapa besar, buat sendiri, bagilah adik-beradik buat rumah. Yang seorang ni tengah malam upah budak anjakkan batu sempadan biar tanah dia besar sikit pada orang. Tamak. Nabi kata, barang siapa yang tamak sampai mengambil hak orang lain, dalam kubur Allah akan sempitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk tak berbaloi. Jangan buat kerja macam tu. Yang kedua, jangan sombong. Dalam masyarakat tak usah belagak-belagak. Datuk Seri malam ni humble je, humble. Rendah diri dia datang. Dia tak ada belagak-belagak dengan saya datang. Siap minta maaf dengan saya. Dia kata, saya lambik sikit. Tak sihat sangat. Dia kata. Saya kata, tak lambik mana ada. Saya pun baru sampai. Tapi apa sebab itu? Adab. Memang tak payah nak sombong-sombong. Sombong. Saya belak-belagak kan. Saya ni penceramah. Terbilang, tolong ke tepi sikit. Jangan kacau saya. Tak ada. Jangan buat macam tu kan. Orang menyampah kan gitu. Betul tak? Ya. Itu dia. Hari ni saya jadi Samsul Debat. Tak lama so tak ada Samsul Sebat pula. Samsul Dobi, Samsul Debab, semua keluar. Dan tu orang rumah saya marah, abang ni ceramah. Saya khabar kat dia, yang abang ni ceramah dah lah 3-4 tahun lagi kat kau paling lama. So bila abang dah tak ceramah di rumah, jangan kau muntah tengok muka abang. Sudahlah. Iya, tu saya cakap. Ada orang kat Felda tu bergaduh laki bini. Laki mengangkang kat rumah tak keluar. Ada. Mampu pergi beli orang turun. Ada tak? Ada orang macam tu. Tapi bukan Felda Cemomoy. Felda Cemocoy. Ke tempat lain tu. Kepantai. Janji dia bunyi tu kan. Ya. Kadang-kadang tu keadaan dia. Jangan kita sombong, belagak. Penyanyi tu sorok sedap macam mana pun, tiba-tiba masuk ke Gavaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang. Baiklah. Pelakon tu handa dia jadi hero sampai masuk pelakonnya dia tu. Nak cakap apa? Nampak tak? Saya ni jadi dulu, saya dulu pernah jadi pengarah undang-undang. Sampai masuk pencen. Bila berceramah, pencen. Nampak yang muda ni pencen. Dah ada kat pencen lah. Nunjuk ke hotel dapat 10% diskaun. Ya. So nak melagak dengan apa? Tok Gani gitu kan, dia jadi tok ketua. Sampai masuk besok, orang lain pula jadi tok ketua. Itu je. Kita nak menongkak langit sampai bila? Sehat sampai masuk, tak sehat, betul tak? Itu dia. Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Faham? Itu dia. Lumrah alam. Jadi nak sombong kenapa? Sekali kita mengundi 3 Perdana Menteri dapat. Nak cakap apa? Sementara tak lama lagi nak pulang raya dah balik kan, insyaAllah tak lama lagi. Tapi itu sebab kita buat ceramah ni malam ni, saya pesan tau. Ingat ni orang cuma mau ingat, pilihan dia ayo mangkah ngundi, tapi jangan bergaduh sama kita. Ini masyarakat kita. Kita pilihan kita nak ngundi siapa, pilihan kita. Pilih yang terbaik, pilih pemimpin yang baik yang boleh jaga kita. Dah pangkah balik, jangan mokak-mokak. Kau tu tak ada pilih siapa hotel. Ni ada ni jantung dan cap apa rebak ada, tak sah sebut. Kalau benda menyebabkan boleh bergaduh, tak sah. Kita dah ada pilihan hati kita. Dogup jantung kita memilih apa. Sudah, pilih pangkah. Kau marah dengan calon tu, kau pangkah muka undi rosak. Tapi jangan kau bising-bising bergaduh, jangan. Ni lah, kamu bergaduh kan situ, pergi kau ada kopi, duduk dulu kan. Alah, time ni lah dia ni nak minum sini. Wahal, memang tu tompek pot kan. Bukan masa mana, cuma main ni lah. Akhirnya jumpa orang yang sama, buat apa bergaduh? Tak salah bergaduh. Nak berteman di dunia, nak berjiran di syurga. Jaga. Jangan sombong-sombong. Sombong dengan harta. Kereta besar, berlagak kereta besar. Sampai masa ada orang kereta lagi baru, lagi besar.
Samsul debat naik Azia tu tadi macam tak berapa yo tak yo tadi nak nyambut dan deri. Salah naik kereta kecil. Hari tu Datuk Seri saya naik kereta besar. Ui besar kereta balada. Nak ayat dia. Naik kereta kecil susah hidup sekarang. Macam mana? Hidup kita ni bukan nak memuaskan hati manusia. Tak usah. Dia naik kereta besar, joki dia. Naik kereta kecil, janji sampai. Naik kereta besar, saya tak sampai. Mengamuk lah, merah lah muka tu kan ni. Luruk pensamping ni, kejap ni, jap tu. Mana penceramah malam? Penceramah tak ada. Macam mana? Ya. Biar dia berjalan, tapi sampai dia. Tentu. Tu yang mustahak Macam Datuk tadi, dia tak sihat tadi, dia hampir-hampir dia cakap dengan Remah tu, macam kalau tak pergi boleh tak malam ni. Dia dah fikir dia tak sihat tadi ni, mabuk makan jeruk. Siapa mengidam ni? Mama kan kita kan. Tapi Datuk Seri datang juga, tu semangat dia. Mama kan datang juga. Tak adalah saya kesorangan kat sini. Tuan-tuan jangan komplain lah. Sedap tadi, sofa depan tu sedap, empuk. Tuan-tuan, orang yang duduk depan ni tanggungjawab bosa. Tu sebab saya sekejap duduk tadi dah beri. Tak ada lagu awak. Itu sebab saya kata jangan sombong-sombong, tak sah. Tak ada warna pun. Samsul Debat ni orang kampung. Saya tak nak cakap saya orang bandar pakan. Arwah abah saya marin kerja kilang Dunlop pilu Kek Soban. Lepas tu ada masalah ekonomi, kegawatan ekonomi, kilang tu pun dah tak ada, jadi Sam Dabi pula lepas tu tak lama sekarang dah runtuh Tauri kat Soman tu, dia jadi kompleks perniagaan, dah tak ada dah kilang tu. Arwah abah saya tolong mak saya berniaga. Mak saya berniaga. Arwah atuk saya kat kampung Simpang Durian dulu, orang kena Wak Rais Sate. Cucu Wak Rais ni. Tapi janganlah cakap jauh, out. Kan? Ya. Kalau Kek Batu Kikir, orang kena ni cucu arwah Lobayeh. Siapa yang belajar ngaji, mungkin ramai belajar ngaji kat arwah Lobayeh, ni cucu. Itu je tu. Orang kampung, tak apa pun nak belagak-belagak. Saya berasal daripada KL. Kat mana tu? Kat Polona. Lonik. Polondo. Nak juga belagak, tak usah. Tak usah, sombong. Sombong ni perangai siapa? Perangai siapa? Perangai Azazil, Iblis. Iblis, malaikat nombor 1 dulu. Lepas tu dicampakkan ke dunia sama dengan Nabi Adam. Sampai sekarang dia mengacau kita. Ya. Dan yang ketiga, penyakit yang kita kena buang selain daripada tamak, sombong. Yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Doi tak perhati dengan orang. Tanda dengki ada dalam hati kita adalah apabila orang lain dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Faham kan maksud saya? Contoh, dengar-dengar Datuk Seri kita dapat menantu. Yalah, elok tu. Dia tak rasa apa, dengki dah ada. Itu definisi dengki. Kena faham? Dengar-dengar anak dia dapat masuk universiti, baguslah. Bukan anak dia seorang ni kan, ramai lagi. Dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat PIG tu ni, elok lah. Macam tu dia tak rasa happy pun. Jadi yang paling baik, bila saudara sahabat kita dapat kegembiraan, kita gembira sama. Pergi haji, kegembiraan tu. Dia nak pergi haji, dia nak pergi jumpa dia lah. Nak suruh dia doakan dan kau nak pergi haji tahun ni bila kau pergi, insyaAllah 2 minggu lagi berangkat. Kau pergi, kau jangan lupa doakan biar aku pula dapat pergi tau. Lepas tu kau doakan ke setiap penjuru Kaabah. Ni banyak cakap Kau doalah untuk Dan. Siapa yang belum daftar, pergi daftar dah Siapa yang daftar haji tahun ni, insyaAllah. Siapa daftar sekarang, dia boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Mampu hidup belum mampu hidup dah.
Tak adalah, tu perancangan kita je. 2017 kadang-kadang buat rayuan dapat pergi copek. Macam tu je. Hari tu berapa ramai yang lului tak lopeh pula. Gomok mana? Kan? Apa BMI tak lopeh. Kan? Sabarlah Samsul debat ni. Makan banyak masa PKP tu macam mana? Makan sadap ni malam ni. Kok sakat mihun tak yah lah. Ada tak makan malam ni? Ada. Datuk Seri datang takkan biar kita tu. Iyalah. Jadi tak adalah saja. Tapi dengki ni Nabi kata, dengki mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Tak sah. Orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Donga-donga haji apa tu lah, haji mana tu lah yang umur 85 tu lah. Dia nikah. Nikah lagi deh. Mula tu perempuan berbisik-bisik. Biarlah dia nikah. Kan dia dah lama duduk seorang. Kau tak dah habis cerita ni. Oh, bini umur 25. Terangkek koning. Laki 85, bini 25. Tak terangkek koning. Datuk Seri pun biar betik. Ayo. Kan? Cuba cakap elok. Alhamdulillah dapat bini muda yang tagap boleh jaga dia. Kan elok. Ni mulut orang perempuan kena copet. Mana pertama mati tu. La ilaha illallah. Mana kau tahu? Cuba kau tanya lah perempuan tu. Apa kau ramah benar dengan Abang Haji tu? Umur kan dah banyak. Macam mana nak cakap Oh budak tu. Pertamanya dia Abang Haji ni dia pandai bergurau. Ambil kau pandai gurau orang tu. Dia romantik lah. Lampu tu macam nak kata tahu tak terang lah. Sama-sama macam tu lah. Pandai gurau, pandai dia kelakar. Dan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah ada pokak tak tolong nak balik. Contoh. Bukan orang sini no, cuma mau okey tempat lain. Kan. Ada orang mulut tu kan. Makna dia kita dengar dengan dapat kegembiraan, kita gembira sama. Anak dengar dapat SPM pek semua. Alhamdulillah ada juga budak pandai lagi kat cuma ini kan. Seronok dengar. Macam tu lah. Dengar-dengar siapa tu naik pangkat. Ya Allah, alhamdulillah. Datuk Seri tu, dia selain pada lima majlis, dia dengar dia dah baru dapat, dia dilantik jadinya. Senang minta tolongan dia. Macam tu lah. Kita ni jangan negatif. Cuba rasa gembira dengan kegembiraan orang lain. Dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jangan. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya faham. Muka-muka tu saya faham. Keresahan yang ditunjukkan tu kan. Doreh lah. Dan nak bergambarnya. Kawan tu dah mula kata tungau dah tu. Kan. Lain kali kita buat ceramah dalam masjid. Buat dalam masjid, lepas tu pasang skrin layar kat luar. Macam tu kan. Dalam masjid biar dia padat dengan dalam masjid kita buat lah. Lepas ni kan, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Macam mana pun penting jaga silaturahim. Ingat ya, jaga silaturahim. Dalam minta maaf dan memaafkan tu ada satu syarat. Minta maaf dan memaafkan ada satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tak ada syarat. Sebab ramai orang kita ni, orang Melayu lah terutama, dia malah tak syarat. Aku boleh baik dengan dia dengan satu syarat. Pulang balik duit dia. Percaya cakap saya, pulang pun tak baik tau. Bukan kata tak payah pulang, maksud dia jangan letakkan dia sebagai syarat. Nak baik sebab nak baik tu. Bila dah pulang dia sobot lagi. Itulah baru kau tahu. Kalau tidak memang dia tak bayar. Kau buka balik cerita tu. Tak usah. Ya. Tolong jaga. Tanda-tanda akhir zaman, orang yang memberi hutang segan dengan orang berhutang. Betul tak? Orang yang berhutang itu relax, muka selamba macam tak ada salah apa. Jadi hati-hati. Orang yang meminjam sengaja tak nak bayar, akhirat besok
Allah akan himpunkan dia di kalangan pencuri, penyamun, perompak. Sebab pencuri kan curi barang, mana ni nak pulang? Sama lah dengan orang minjam tak nak pulang. Jadi hati-hati. Dalam satu hadis disebutkan macam mana Nabi beritahu kalau orang tu 3 kali syahid pun, dia meminjam, tak pulang, tak bayar balik dengan sengaja, mati syahid. Allah hidupkan dia balik, mati syahid. Hidupkan dia balik, mati syahid. 3 kali syahid, tak masuk syurga. Sebab tak selesaikan hutang. Jadi jangan main-main dengan hutang, selesaikanlah. Nak pula orang macam-macam pinjaman ni, pinjaman tokun, pinjaman berniaga, pinjaman mikro, pinjam tapi niat tak nak pulang, niat hukum sisi Allah Ta'ala. Jangan main-main ya. Sebab bila kita tak pulang, kita ambil hak orang lain yang belum dapat peluang tu. Kena jaga. Ni saya tegur ni bukan kata atas apa, memang tegur betul. Felda sendiri pun ada masalah. Bagi pinjaman, suruh bayar balik tanpa interest, tak bayar. Ada. Itulah isu yang saya round Felda satu Malaysia kan. Yang pinjaman nak kan, bagi tapi tak bayar balik. Kena bayar. Sebab ada orang lain pula nak terima manfaat. Mana tadi nota tadi tu? Nak buat pengumuman apa tadi tu? Kan? Ingat tak satu cerita saya janji tadi nak cerita yang pasal memaafkan tadi. Saya janji tadi bagaimana seorang sahabat sebagai penutup. Ada seorang sahabat dia masuk dekat satu pintu dekat Masjid Nabawi. Bila dia masuk dekat Masjid Nabawi, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi sebut apa? Kau nampak tak lelaki tu? Kenapa dengan lelaki tu Rasulullah? Sesungguhnya lelaki itu ahli syurga. Hari yang lain terserempak dengan lelaki yang sama. Nabi sebut lagi, lelaki itu ahli syurga. Bila hari yang lain tak terserempak lagi dengan lelaki tu, lelaki ni ahli syurga. Sahabat-sahabat dah tak tahan. Apalah lebih yang lelaki ni, sampai dia Nabi istiharkan sebagai ahli syurga. Maka semua orang pun pergilah ke rumah dia, mengintai, tinggal apa kerja dia buat. Tengok pagi macam biasa ya, makan macam biasa, semayang macam biasa. Nak kata banyak nak semayang semayang macam biasa ya. Mengaji pun macam biasa. Lepas tu malam tidur. Apa lebih 3 hari ngintai, tak dapat jawapan. Setelah 3 hari betul-betul ngintai, dia pun cakap, Tuan, apa hal itu? Itulah nak beritahu, kami dah 3 hari dah tinjau Tuan, tengok Tuan buat apa Tuan buat pada pagi sampai ke malam. Tapi kami tak tahan nanti kami, sebab Nabi sebut yang kamu ni ahli syurga. Tolonglah share dengan kami, apa amalan kau sampaikan kau disebutkan sebagai ahli syurga. Maka dia jawab, kalau saya ingat aku tak adalah apa sangat yang istimewa yang aku buat. Cuma setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara sebelum tidur. Pertama, sebelum aku tidur, aku niat dalam hati aku maafkan semua orang. Pertama. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niat dalam hati kalau aku hidup lagi esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua. Bayangkan hanya dengan niat 3 ni sebelum tidur, Nabi sebut dia ahli syurga. Jadi jangan lupa ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut yang ketiga, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nak selamat hidup kat cemomoy kat dunia ni, 5 tuan-tuan kena tanam dalam diri. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, tawakal pada Allah. Keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. InsyaAllah selamat hidup dunia akhirat. Saya doakan, amin ya rabbal alamin. Ingat ya,
sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Mudah-mudahan selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Ya. Dalam ceramah ni banyak hikmah. Ambil je hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik, tuan-tuan dan puan-puan menyemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan